الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني البارئ الله النافع الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد Penyampai berkalimat, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya diikim. Sesungguhnya, apabila seseorang mukmin melakukan suatu dosa, maka timbullah satu titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat dan menjauhkan diri daripada dosa, serta memohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali bersihlah hatinya. Tetapi jika ia menambahkan dosa, maka hatinya akan bertambah hitam sehingga seluruhnya menjadi gelap. Hadis riwayat An-Nasa'i. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. 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 Astaghfirullah innallah kana tawwaba.
inspirasi, euforia, Islami, semuanya diikim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu daripada rasa penakut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu daripada bebanan hutang dan penindasan. Hadis riwayat Muslim. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdah. La sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adabin fi an-nar wa 'adabin fi al-qabr. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berevolusi dalam memperkenalkan jenamanya kepada pendengar. Bermula dengan IKIM.FM, pilihan utama semenjak dari penubuhannya, kepada IKIM FM, pilihan utama anda setelah 6 tahun bersiaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pendigitalan radio, Institut Kefahaman Islam Malaysia sekali lagi memberikan nafas baru kepada jenama radionya dengan memperkenalkan Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami pada 18 Februari 2019. Kepada para pendengar yang masih setia Kini, Radio IKIM bukan sekadar boleh didengari menerusi saluran frekuensi, bahkan lebih meluas ke serata dunia menerusi aplikasi radio dalam talian. Dengarkan IKIM di mana jua. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-21. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, jam kedua bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, betul. Kita nak teruskan lagi perkongsian ilmu di petang ini. Di setiap hari Khamis, jadual kita. Kita ada rancangan Imanuna, Iman Kami, pengajian ilmu akidah bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usul Ad-Din Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Dan doktor insya-Allah akan bawa juga kita berujukkan kita untuk petang ini Mutiara Ilmu Aqidah, 100 soal jawab asas akidah terjemahan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Ya, betul. Dan anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Boleh like, comment, share dan boleh hantarkan pertanyaan, persoalan kalau ada yang mungkin kurang faham nak bertanya. Boleh saja kita sediakan ruang peluang di platform media sosial kita. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Betul. Jom nantikan sama-sama pengajian ilmu akidah selepas ni dalam rancangan Imanuna, Iman Kami. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Aku memohon ampun, ya Allah, yang menerima taubat, ya Allah. Aku memohon ampun, ya Allah, dari segala dosa, ya Allah. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah.
nasi ni beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras basmati Faiza. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik Mesra Wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Negeri Sembilan 102.7 FM. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, betul. Syukur alhamdulillah dapat lagi kita sama-sama bertemu di sini di ruangan platform kita, alhamdulillah. Dan dalam rancangan Imanuna kita juga sedang secara langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama sertai kita di situ. Jom kita boleh like, komen dan yang paling penting kita share, kita kongsikan bual bicara kita pada waktu ini. Ya, insya-Allah. Untuk petang ini seperti biasa untuk hari Khamis, insya-Allah kita akan bersama rancangan Imanunah Iman Kami yang kita bawa secara langsung di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media, dan untuk anda kita akan buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan soalan pertanyaan untuk waktu ini bersama di WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, menerusi rancangan ini kita nak teruskan lagi perkongsian bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usul Ad-Din Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar kita Doktor? Alhamdulillah, kaifa halukuma bikhair. Alhamdulillah bikhair Doktor. InsyaAllah daiman Doktor bikhair wa bisahha jayyida insyaAllah. Amin amin ya Allah. Dan kita difahamkan juga Doktor masih lagi bersara langsung dari bumi Indonesia Doktor pada petang ni Doktor. Ya, saya. Allah. Boleh tak Doktor ceritakan sikit Doktor macam mana suasana situasi meraihkan ibadah Aidil Adha di sana Doktor? Alhamdulillah, Idul Adha yakni meriah. Jadi ada yang memang banyak pondok terutamanya menyembelih, ada yang 200 ekor kambing. Masyarakat sangat-sangat antusias untuk berkorban dan yakni bersedekah dan berkorban di musim yakni di hari raya dan juga hari yakni hari ini 3 hari Tashrik. Cuma bezanya dengan negara Arab, mungkin bila korban memang mereka tak ambil apa-apalah, tak bawa balik lah. Jadi budaya masak daging kat rumah tu kurang, tak ada, sangat kurang.
Jadi yang banyak makan daging adalah fuqara wal masakin dan juga pelajar-pelajar pondok lah. Kan diletakkan pemberian tersebut di tempat yang betul kan, orang yang layak menerimanya tu kan. Kalau di sini kita pun sama juga, kadang-kadang surau masjid buatnya kenduri kan, hasil daripada aktiviti kurban tersebut kita boleh jemput orang ramai untuk menikmati dagingnya tersebut. Masya-Allah, meriah tu doktor. Kita pun tengah bayang-bayang ni doktor, tengah cerita pasal kurban ni. Allah seronok kan, dapat juga tengok di tempat orang kan. Allah. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini masih kita bersama, kita bersyukurkan kita Mutiara Ilmu Aqidah, 100 soal jawab asas aqidah, terjemahan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah, dan doktor akan bincangkan tentang tajuk sifat harus bagi para nabi. Jom doktor, kita nak mulakan sedikit mukadimah menerusi tajuk ini doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Ani Datuk Mona, kepada Syafiq, pada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, lebih khusus pada segenap hadirin wal hadirat hafizahullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna pada petang Khamis. InsyaAllah pada petang hari ini kita akan membicarakan tentang sifat harus bagi anbiya atau bagi Nabi alaihi wassalatu wassalam, insyaAllah. Jadi minggu lepas kita dah bahas tentang sifat wajib bagi para Nabi, lalu Nabi-Nabi, dan kita sebut juga tentang mukjizat dan lain-lain. Lalu kita masuk pada perbahasan tentang sifat mustahil bagi para Nabi dan Rasul, dan penjelasan tersebut juga sudah menjelaskan tentang kisah Nabi Adam AS dan lain-lain. Maka sekarang kita masuk pada sifat harus bagi Nabi SAW. Ingat, apakah itu maksud harus? Harus adalah ma yasihhu bil aqli wujuduhu wa adam. Sesuatu yang sah bagi akal untuk ia wujud atau ia tidak wujud. Ini perkara yang possible, yang boleh berlaku, harus berlaku. Itu boleh terjadi, boleh tidak terjadi. Jadi akal tidak mentegah ia tidak mungkin terjadi, akal juga tidak mentegah ia mesti terjadi. Okey, ini sifat harus, tuan-tuan dan puan hadirin wa hadirat Allah. Lalu mu'alif berkata, Bismillahirrahmanirrahim, su'alun. Mada yajuzu fi haqqil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, iaitu bermaksud apakah sifat yang harus bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi apa sifat harus bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam? Maka jawab dia, yajuzu 'alal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam qu'ul amradi al-bashariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim 'aliyah كالأكل والشرب والجوع والعطش واحتراء الحر والبرد والتعب والراحة والمرض والصحة ومثل ذلك التجارة والاحتراف بحرفة من الحرف التي ليست دنية لأنهم بشر يجوز عليهم ما يجوز على البشر مما لا يؤدي إلى نقص. Yang bermaksud tuan-tuan, iaitu harus bagi para Nabi alaihi wassalatu wassalam berlaku perkara-perkara yang biasa berlaku kepada manusia umumnya. Jadi maksud dia iaitu para Nabi dan Rasul ini memiliki sifat harus yang akal kata ia boleh terjadi, boleh tak terjadi bagi para Nabi. Bukan mesti ada, bukan impossible ada, bukan. Akan tapi boleh, harus. Apakah perkara yang harus berlaku kepada para Nabi? Iaitu perkara-perkara yang harus berlaku kepada manusia umumnya, yang mana perkara harus itu tidak mengurangkan ketinggian martabat mereka sebagai para Nabi. Seperti apa? Seperti makan minum. Manusia memang makan minum. Ini. Maka para Nabi dan Rasul juga makan dan minum. Lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga. Jadi para Nabi juga merasakan lapar, merasakan dahaga. Ini. Lalu rasa panas dan sejuk.
Jadi dia kadang merasa panas, merasa sejuk, iaitu penat, merasa penat, rehat, sakit dan sihat. Jadi harus bagi para Nabi dan Rasul itu ada rasa penat, ada rasa dia perlu rehat dia, ada dia dah dalam keadaan cergas dia, ada keadaan dia merasakan sakit. Jadi bukan tidak harus bagi para Nabi dan Rasul itu. Sakit harus, bukan tak boleh, boleh. Dan juga sihat. Kerana apa? Dan harus bagi mereka berjual beli. Jadi bagi para Nabi dan Rasul ini harus bagi mereka memiliki pekerjaan seperti transaction, iaitu berjual beli. Jadi biasa seperti baginda SAW pernah menjadi seorang pemimpin yang membawa caravan, membawa rombongan dagangan pada waktu itu sebelum menjadi sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Itu baginda SAW pernah menjadi iaitu orang yang mewakili atau membawa harta Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Yang nanti setelah itu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha menikahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada para anbiya, mereka bekerja dengan berbagai pekerjaan dengan syarat pekerjaan itu tidak menjatuhkan derajat mereka. Dan bekerja dengan pekerjaan yang tidak hina. Bukan pekerjaan seperti melazimi perkara yang najis. Kerana kalau dia melazimi perkara yang najis, membuatkan orang menjauh daripadanya. Padahal dia Nabi yang mana dia menyeru umat untuk bersama para anbiya tadi, iaitu menyeru umat untuk bersamanya untuk membawa kepada kebaikan. Kerana apa? Li'annahum, kerana mereka semua itu basyarun, iaitu manusia. Jadi yajuzu alaihim ma yajuzu alal bashar. Harus bagi mereka apa yang harus bagi manusia lainnya. Kerana dia manusia juga. Mimma la yuaddi ila naqsi, dengan syarat ia adalah tidak perkara yang mengurangi martabat mereka sebagai Nabi. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. InsyaAllah kita akan sambung lagi setelah ini, Dr. Syafiq. Baik, insyaAllah Doktor, kita akan sambung lagi bagaimana yang kita akan bincangkan tentang tajuk sifat harus bagi para Nabi. Dan kita masih lagi bukakan ruang peluang kepada anda untuk hantarkan soalan dan juga pertanyaan. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp Konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini, Dr. dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا
Perlis, Kedah Dalangkau, 89.0. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna Iman Kami. Ya, betul. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti dalam ruang bicara ini di Facebook sebab kita sedang bersiaran langsung di situ. Juga di YouTube IKIM. Kita masih lagi bukakan ruang peluang kepada anda untuk hantarkan pertanyaan persoalan menerusi tajuk yang kita bincang hari ini, sifat harus bagi para Nabi. Dan platform kita iaitu di talian WhatsApp, boleh hantarkan soalan di situ. Taliannya 0112900404 dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube. Ya, betul. Dan masih bersama Dr. Aiman Al-Akiti untuk tajuk petang ini, sifat harus bagi Nabi alaihi wassalam. Ya, silakan doktor. Mana? Ya. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita, iaitu selanjutnya tentang hikmah. Jadi kan kita dah cakap tentang sifat harus kan tadi, itu harus ni sah bagi mereka untuk berlaku dan sah saja tidak berlaku. Lalu Ustaz, kenapa para Nabi dan Rasul ni sakit? Kenapa para Nabi dan Rasul ni dalam keadaan penat, maksudnya ialah sakit penat misalnya, atau merasakan sengsara, bukan sengsara, alam iaitu sakit tu, bahasa Arab dia alam, penyakit dan penderitaan, dia kata. Ini macam mana boleh? Maka dijawab oleh mu'alif soal tu, ma al-hikmatu fil luhuqil amrabi wal alami bil anbiya'i alaihi wassalam. Yang bermaksud soalan, apakah hikmah para Nabi alaihi wassalam ditimpa penyakit dan penderitaan? So apa hikmah dia? Jawapan dia, al-hikmatu fil luhuqil amrabi wal alami bil anbiya'i alaihi wassalam ma'a kaunihim khairal bariyah wa kaunu sahatihim minal uyubi bariyatan ay yu'azzima ajrahum wa yudhira fi ta'atillahi, yani sabatahum wa sabrahum li ajli an tata'assa bihim an-nas. Yang bermaksud hikmah para Nabi alaihi wassalam ditimpa penyakit, jadi dia boleh sakit. Maradun tu macam dalam keadaan sakit lah, berpenyakit, penyakit, wal alam, dan penderitaan, merasakan alam, merasakan sakit. Contoh dia, walaupun mereka adalah sebaik-baik manusia, yang ini mereka kan anbiya, Nabi ni berarti derajat mereka kan sangat tinggi, tuan-tuan dan puan-puan, sangat tinggi. So macam mana boleh pula mereka terkena sakit? Apa hikmah dia? Hikmah disebabkan itu iaitu apa? Dan hikmah mereka terhindar daripada kecacatan, dan mereka juga adalah tidak memiliki cacat seperti buta atau penyakit yang menjauhkan manusia, leprosy dan lain-lain. Adalah apa? Ialah agar menjadi besar pahala mereka. Jadi ini menunjukkan dalam condition seperti itu pun para Nabi dan Rasul boleh berdakwah istiqamah. Na'uzubillah min zalik, terkena pada kita umat Islam ni, umat Nabi Muhammad SAW ni, dah tak ada Nabi dan Rasul setelah baginda sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita pula baru terkena ujian sikit dah putus asa, baru terkena dugaan sikit dah menyesal, baru terkena beberapa dugaan dah tak nak berdakwah misalnya. Tak boleh macam. Lihat mereka, para anbiya dan rasul, mereka kena sakit, mereka ada dalam keadaan, berbagai keadaan, kesusahan yang menimpa, bala yang menimpa mereka, akan tetapi mereka tetap tegar untuk meneruskan dakwah, menyampaikan yang hak, melarang yang batil. Ini contoh dia.
menjadi besar pahala mereka dan menzahirkan keteguhan dan kesabaran mereka. Dia menzahirkan keteguhan dan kesabaran mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam untuk buat taat kepada Allah ni, mereka tunjukkan yuzhir bi ta'atillahi ta'ala sabatahu. Sabat itu adalah keteguhan mereka, tetap istiqamah. Ini lalu supaya manusia boleh mengambil mereka sebagai contoh teladan. Ini sebagai contoh teladan, kita tengok bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah dah kena macam tu, padahal ini kekasih Allah. Kekasih Allah. Nabi Muhammad SAW, manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik pun menerima dugaan dan sabar. Kita macam mana? Ini dia tuan-tuan. Kerana apa? Kerana ini adalah teladan buat kita. Ni contoh teladan apabila ditimpa balak dan musibah. Iaitu apabila ditimpa balak dan musibah, dan supaya mereka tahu bahawa dunia adalah tempat balak dan ujian. Biarlah balak dan ujian itu berlaku di dunia ini daripada nanti di akhirat dicuba untuk masuk dalam api neraka dulu. Na'udzubillah. Masa dicuba ini adalah diazab dahulu. Kita tak nak. Biarlah kesusahan di dunia daripada di akhirat. Tapi Ustaz, saya tak kuat. So kita doa kepada Allah SWT supaya Allah SWT janganlah menurunkan apa-apa balak kepada kita yang membuatkan kita tak kuat. Ataupun kalau boleh tak nak ada ujian yang berat-berat pun, nak ringan-ringan sahaja. Nak ringan-ringan, kita berharap, kita berdoa kepada Allah. Apapun itu, segala ujian itu, ia memang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah agar supaya hati kita tetap tegar, kuat untuk menghadapi iaitu ujian dan balak yang didatangkan atau diuji kepada kita. Ini. Dan supaya mereka tahu bahawa dunia adalah tempat balak dan ujian, bukannya tempat kemuliaan dan kebaikan yang sebenar. Jadi ujian ini kita bukan menilai benar dan tidaknya melihat dari segi seseorang itu banyak followersnya, seorang itu terkenal sebagai seorang selebritinya, atau seorang itu berjaya dalam perniagaannya atau berjaya di dalam politiknya, kan? Akan tapi kita melihat bagaimana seseorang itu dengan ilmunya dan mengamalkan ilmunya, orang yang alim, yang nafi', ilmunya bermanfaat. Kerana yang kita tak nak yang ada ilmu tidak bermanfaat atau orang yang jahil. Jadi kemuliaan ini bukan kebaikan, kekayaan dan lain, bukan yang ada di dunia. Dunia ini tempat ujian. Dan supaya tidak ada orang yang menganggap bahawa Nabi itu adalah Tuhan, dan juga supaya orang faham, orang tahu bahawa Anbiya ini bukan Tuhan. Allah adalah Allah, makhluk adalah makhluk. Apabila mereka melihat para Nabi itu menerima mukjizat yang hebat, yang zahir pada diri mereka itu, kerana perkara itu adalah pemberian yang Allah berikan kepada mereka, bukan menunjukkan mereka itu Tuhan. Bila misalnya, dan supaya mereka tahu, maksudnya para manusia tahu bahawa perkara itu terjadi kerana dikehendaki oleh Allah. Biar dia orang tahu perkara ini semua berlaku adalah kerana kehendak, iaitu iradah Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan perkara tersebut, dan itu adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu kan datang daripada Allah, dan sesungguhnya para nabi itu sekalipun besar kedudukan dan tinggi martabat mereka, dan insya-Allah kita akan syarahkan
Islam lagi. Baik, insyaAllah Doktor, kita akan sambung lagi tajuk ini. Kita akan kupas satu persatu supaya kita faham bagaimana keadaan sifat Nabi di situ, dan itu adalah satu kefahaman akidah untuk kita semua. Okey? Ya. Dan kita juga masih lagi bukakan ruang peluang kepada anda untuk hantarkan soalan pertanyaan menerusi talian WhatsApp konti 0112904004. Ada sahabat kita juga bertanya, Doktor, haruskah para Nabi tersilap dalam membuat sesuatu keputusan? Sekejap lagi Doktor akan berikan panduannya di situ, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Ya. Dan untuk waktu ini, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Kota Kinabalu 93.9 FM. Dalam tamadun manusia dahulu sekarang ada berbagai-bagai sektor, dan berdasarkan sektor-sektor ini kita faham tentang susun lapisan masyarakat, tahap pembangunan sesebuah masyarakat itu. Sektor pendidikan, sektor militeri, politik, budaya dan sektor ekonomi. Apabila suatu masyarakat itu membangun, pembangunan harus sama-sama, penyamarataan antara sektor-sektor itu. Tak boleh ada keadaan di mana budayanya tinggi tetapi rata-rata masyarakat miskin tegar pula. Jadi dalam budaya pembangunan kita kena pastikan tidak ada miskin tegar dan ada penyamarataan kekayaan dalam masyarakat. Untuk itu kita perlu faham falsafah ekonomi. Kekayaan itu perlu dikongsi bersama, dan kita perlu ada celak akal tentang pembinaan kekayaan dan perluasan pendapatan setiap orang. Nilai-nilai bersama IKIM. Ilmu. Nilai utama ataupun nilai pertama yang dipakai ialah ilmu. Abu Bakar As-Siddiq yang hidup di antara tahun 537 hingga tahun 630 pernah menyatakan dengan izin dalam bahasa Inggeris, knowledge is the life of the mind. Agama Islam meletakkan orang yang berilmu pada satu tahap yang tinggi. Ilmu jugalah yang akan menjadi salah satu asas utama yang membezakan keupayaan manusia di antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Majah bersabda yang bermaksud menuntut ilmu adalah wajib ke atas tiap-tiap orang Islam. Dan sekarang ini begitu banyak sumber mencari ilmu. Dan pertamanya melalui machine learning, telefon pintar, kereta autonomous, peta navigasi, aplikasi kewangan, e-dagang, sistem keselamatan dan sebagainya. Ini adalah merupakan kepintaran buatan yang menjadi sebahagian daripada unsur penting dalam hidup kita. Yang patut kita berhati-hati kerana bukan semua ilmu yang kita perolehi melalui machine learning ini yang boleh kita percayai. Jadi kita terpaksa berwaspada dalam usaha kita untuk menimba ilmu daripada machine learning devices ini. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Destinasi IKIM masih bersama untuk rancangan Imanunah Iman Kami. Ya, betul. Dan kita sedang bersara langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Jom kita ajak anda untuk ke laman sosial kita di situ untuk kita sama-sama boleh tengok, tonton secara langsung dan komen, like serta share perkongsian kita pada petang ini. Kita bincang dengan tajuk kita iaitu sifat harus bagi Nabi. Dan untuk waktu ini bersama Dr. Aiman untuk sambungannya. Silakan doktor. Ya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dijelaskan bahawa para anbiya dan rasul harus bagi mereka terkena penyakit, sakit dan merasa kesakitan, penderitaan. Ini kan harus. Dan dijelaskan kenapa harus, apa hikmah dia. Mereka kan Nabi. Allah sayang mereka. Allah cinta mereka. Kenapa Allah biarkan mereka terkena perkara-perkara ini? Dijawab oleh ulama ahli sunnati wal jamaah bahawa harusnya perkara itu berlaku adalah untuk menunjukkan ketinggian derajat mereka. Menunjukkan bahawa mereka ini walaupun manusia seperti kalian semua, seperti kita semua, tapi mereka tetap teguh di dalam dakwah. Dan membezakan bahawa mereka ini bukan Allah, bukan Tuhan, tapi mereka ini manusia, adalah makhluk. Mereka ini makhluk. Dan bila mereka ada mukjizat, tapi mereka tetap sakit, mereka tetap meninggal dunia, tetap wafat. Ini menunjukkan bahawa mereka makhluk, tapi bukan calang-calang makhluk. Dan sesungguhnya diteruskan oleh muallif, dan sesungguhnya para nabi itu sekalipun besar kedudukan dan tingginya martabat mereka, mereka adalah hamba Allah yang lemah, tidak mampu untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat Allah, segala makhluk ini tidak mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, kerana hakikatnya semuanya berlaku adalah kerana iaitu ilmu, iaitu dengan iradah dan juga kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Hakikatnya ini. Jadi apabila kita melihat para nabi dan rasul, mereka sakit, mereka boleh terkena penderitaan, menunjukkan bahawa mereka ini walaupun derajat mereka tinggi, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah boleh jelaskan penjelasan yang singkat ini. Saya kembalikan kepada DJ, insya-Allah. Ya, doktor, terima kasih atas pencerahan. Dan untuk waktu ini ada soalan di WhatsApp konti 0112900404. Bertanya, doktor, haruskah para nabi tersilap dalam membuat sesuatu keputusan? Silakan doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini ulama berbeza pendapat dalam berbagai isu. Ada yang berpendapat kalau isu yang bersifat duniawi boleh sahaja, kan? Boleh sahaja berlaku kesilapan. Dan sedangkan ada pula ulama yang berpendapat di dalam urusan syariat, dia kata iaitu fil umuri syar'iyyat allati lam ya'ti wahyun fiha, yang mana urusan syariat yang belum lam ya'ti itu belum datang, belum sampai wahyu pada perkara tersebut. Kan? Jadi wahyu belum turun istilahnya. Dan wahyu taju ila ma'rifati hukmi syar'i asy-syarifiyah, dan diperlukan untuk mengetahui hukum syariat tersebut. Maka apakah harus berlaku kesalahan? Maka dijawab oleh ulama, fadhahaba katsirun minal asy'ariyah. Jadi sebahagian besar atau ada banyak ulama Asy'ariyah kurang macam itulah. Jadi ada sebahagian lagi kata tak boleh sama sekali. Sebahagian lagi dan banyak di kalangan ulama Asy'ariyah, di kalangan Ahlussunnah Jamaah, memilih pendapat ila annal khata'a jaizun alaihi sallallahu alaihi wasallam. Boleh berlaku bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya. Wahwal al-Mukhtar, ini pendapat yang dipilih.
lil Amidi wa Ibn Hajid, Imam Amidi dan Ibn Hajid, wa Kamal Ibn Imam dan Kamal Ibn Humam. Wastadala, mereka menjadikan dalil, iaitu apa? Kalaulah perkara tersebut tidak harus berlaku kesalahan sama sekali dalam ijtihad Nabi Muhammad SAW, lama waqa'a, maka takkan terjadilah. Akan tetapi lakinnahu waqa'a, kenyataannya dalam sejarah ia pernah berlaku. Fakana jaizan, maka oleh sebab itu harus ia berlaku. Dalilnya apa? Dalil ia pernah terjadi adalah ketika mana baginda SAW mengambil fidyah daripada perang Badar, kan? Mengambil fidyah daripada perang Badar. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya, maka li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi ila akhirih, iaitu surah Al-Anfal ayat 67-68. Ini boleh dilihat penjelasan lebih banyak di dalam kitab-kitab usul fiqh, contoh dia. Jadi kalau perkara tersebut belum ada wahyu, apabila sudah ada wahyu, maka tidaklah, kan? Maka tidaklah terjadi kesalahan. Ini yang dijelaskan oleh ulama. Tapi kalau urusan dunia, tak ada masalah. Kita bicara kalau urusan syariat yang belum sampai kepada wahyu. Okey, insya-Allah kita jelaskan soalan tersebut. Ya, insya-Allah. Okey. Seterusnya doktor, ada soalan yang kita dapat, bagaimana kita mahu menjawab dan menyanggah sesetengah pemikiran atau ideologi yang mengatakan darjat para nabi sama dengan manusia, walhal telah banyak disebut oleh jumhur ulama bahawa Nabi Muhammad SAW adalah semulia-mulia makhluk. Mohon pencerahan doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena jelaskan maksud ayat Qul innama ana basyarun mislukum yuha. Kan? Maksud dia apa? Iaitu Rasulullah SAW, iaitu baginda SAW, dikatakan innama ana basyarun, iaitu aku ini seorang manusia seperti kalian semua, tapi yuha. Ini perbezaannya. Jadi kita apabila bicara kalau ada yang menganggap Nabi Muhammad SAW itu sebagai manusia biasa yang sama dengan kita dan tiada keistimewaan, yang anggap tak boleh untuk diagungkan sama sekali, itu salahlah. Dan ini perlu ditegur kerana jelas Nabi SAW adalah manusia yang seabdal-abdalnya, afdalu khalqillah. Di manakah terletaknya perbezaan antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan kita manusia, kita ni yang manusia biasa ni? Di mana perbezaan dia? Yuha, iaitu dia diberikan wahyu. Kita ni tak diberikan wahyu. Kalau ada yang anggap, Ustaz, ala wahyu je pun. Kan? Wahyu itu satu perkara yang azim, yang besar, iaitu mendapatkan risalah daripada Allah SWT secara langsung. Maksud dia dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Ini bukan ilham. Kalau ilham tu mungkin harus terjadi pada selain para anbiya dan rasul. Tapi kalau wahyu, ia hanya kepada para nabi dan rasul yang menjadikan syariat, menjadi tuntutan kepada sekalian umat untuk diikuti. Dan inilah keagungan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak boleh menganggap Nabi Muhammad itu hanya seperti manusia biasa yang tak ada derajat yang tinggi, yang tak perlu untuk dihormati, diagungkan. Tidak. Kita justru mengagungkan Nabi Muhammad SAW di dalam akhlaknya, di dalam budi pekertinya, dalam pakaiannya, di dalam semuanya. Sebab itu Imam Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis karakter bagi dia SAW, dipanggil dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Asy-Syama'ilun Nabi. Dalam kitabnya yang terkenal, biar kita kenal inilah baginda SAW. Pakaian dia macam mana, pertuturannya macam mana, sabdanya macam mana.
sikapnya macam mana, Masya Allah. Kalau nak banding dengan kita ni, Syafiq, jauh lah. Maksudnya kita ni, kesabaran baginda SAW kita dah tak ada nak ikut. Akhlak baginda kita dah tak terikut. Nak ikut, tapi susah nak ikut. Kan? Tapi kita at least kita kenal dan kita cuba. Itu insyaAllah. Okey, itu dia kan. Bagaimana yang kita perlu jelas ayat-ayat Allah sediakan kepada kita dan akan terus sentiasa menjadi rujukan tatapan sepanjang masa untuk kita dapatkan panduannya. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini doktor dah tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada doktor, silakan. Ya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan kita pada petang hari ini bahawa para anbiya dan Rasul ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmunya yang qadim sejak azali lagi sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah para anbiya, mereka adalah para Rasul. Walau bagaimanapun Allah jadikan mereka sebagai manusia seperti kita. Yang kita lihat dia nampak macam kita. Makan, minum, berkahwinnya, ada anak, boleh hidup, boleh meninggal, dilahirkan dan wafat. Kan? Seperti kita. Tapi walau bagaimanapun mereka jelas lebih unggul daripada kita dalam banyak hal yang menyebabkan kita sebagai umat ini patut menjadikan mereka para anbiya dan rasul, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Kita lihat keteguhan mereka dalam perjuangan agama ini walaupun berbagai bala dan cubaan yang menimpa mereka. Apakah kita baru kena sikit dah putus asa? Kan? Wassalam dah. Ini benda yang saya sendiri belajar perkara tersebut. Okey. Berarti kita kena ibrah. Sebab tu kita ada perancangan ibrah kan? Untuk ibrah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Aktafi bihadal qadar. Aku lukau bihaza. Astaghfirullah li wa lakum. Ya, Alhamdulillah. Di akhirnya kita terima kasih banyak-banyak. Jazakallah ana kullu khair Dr. Aiman. InsyaAllah ada kesempatan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan-rakan sahabat penonton yang ikuti kita di platform media sosial di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Jangan lupa terus komen, like dan juga share dalam bicara kita pada petang ini. Semoga penuh bermanfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Langsung dari video ini. Kita
pohon kehadrat Allah. Ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, Ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikim